warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin arsalahu Allahu basyiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengerusi dan jawatan khusus surau, Tuan-Tuan Haji, para muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita duduk bersama dan kita menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. Dan kita dalam kuliah yang lepas telah masuk dalam bab bahagian ketiga, iaitu adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq dan juga makhluk, dengan Tuhan dan juga makhluk. Dan yang lepas kita telah baca sebahagian dan hari ini kita sambung sebahagian yang lain lagi. Baik, antara adab-adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang seterusnya, yang kelima, bersegera mengikuti perintahnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita mesti bersegera dalam melaksanakannya. Pertama, kerana kewajipan tersebut jatuh atas kita, jadinya selama kita ada peluang untuk laksanakan, kita kena laksanakan segera, kerana kita tidak tahu sampai bila masa dan ketika waktu Allah Taala beri kepada kita. Itu satu. Keduanya, ini menunjukkan keutamaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di antara kita dengan Allah Subhanahu, di antara makhluk dan Allah Subhanahu wa taala, yang mana satu lebih kita utamakan, yang mana satu kita laksanakan terlebih dahulu. Itu menunjukkan itulah keutamaan dalam hidup kita, priority. Dalam hidup kita, kita ada banyak tugasan, tugasan, tuntutan kerja seharian. Jadinya kita prioritize, kita susun yang mana yang lebih utama untuk kita laksanakan, maka yang tu kita panggil kerja yang penting. Maka dalam bab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, prioriti kita yang pertama mestilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila diserunya azan, walaupun di sana harus untuk kita tunaikan solat selama mana di dalam waktu solat harus, hukum dia selagi mana dalam waktu solat harus, tetapi salah satu tanda kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala adalah kita melaksanakan solat tersebut di awal waktu seperti mana yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'malu ahabbu ila Allah? Amal manakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sebut yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Nabi sebut salat pada awal waktunya. Ini termasuk daripada amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok orang yang mengutamakan salat dalam kehidupan dia ni, hidup dia berkat, tuan-tuan. Hidup dia berkat. Anak-anak dia berkat, keluarga dia berkat. Kenapa? Kerana dia mengutamakan Allah Subhanahu wa taala banding dengan lain-lain. Maka Allah Ta'ala akan memberi pertolongan dalam kehidupan dia, keberkatan dalam kehidupan dia, dan Allah Ta'ala permudahkan dalam urusan apa yang dia cari. Kita ni tuan-tuan, kita bekerja, buat urusan 24 jam, segalanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada urusan tu mudah, urusan tu berjaya atau tidak. Bila kita tumpukan perhatian kepada kerja kita dan kita letak Allah Subhanahu wa taala di tepi dahulu, maknanya kita utamakan kerja, kita solat kemudian, ataupun kita melambatkan solat dan sebagainya, kita menganggap bahawa usaha kita tu dengan bersungguh kita, dengan tekun kita buat kerja tu, itu yang akan menjadikan kerja tersebut berjaya. Maka kita silap, tuan-tuan. Sebenarnya yang menyebabkan kita berjaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok orang-orang yang berjaya, para salafus salih, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pejuang Islam ni, mereka ni yang pertama bukannya meletakkan kekuatan ataupun perancangan ataupun
jumlah senjata yang mereka ada tu sebagai tanda kemenangan, tetapi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menjadi keutamaan bagi mereka, maka mereka bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama. Bila kita cukup syarat keperluan, laksanakan. Solat sampai azan, utamakan. Cukup duit, tunaikan haji. Sebab tu di sana adanya hadis yang Nabi sebut bahawa barang siapa yang ada kemampuan tapi dia tidak menunaikan haji dalam keadaan dia ada mampu, dia boleh melancong ke sana sini, duit ada, masa pun ada, kesihatan pun ada, maknanya faman istata'a ilaihi sabila, istita'ah, kemampuan tu ada pada dia tapi dia tak bersegera, dia kata nantilah, tunggu nanti, katakanlah dia mati dalam keadaan dia mampu, maka dalam riwayat sebut bahawa dia mati sebahagian daripada munafik dia ni. Kenapa? Kerana dia tidak menyegerakan perintah Allah dalam keadaan dia mampu. Ini maksud juga menyegerakan perintah Allah. Termasuk juga menyegerakan perintah Allah, kewajipan adalah menunaikan hutang. Masuk juga dalam perkara menunaikan kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia hutang ni kita dengan makhluk, tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita selesaikan dengan segera. Sebab tu tuan-tuan, dalam Al-Quran ayat paling panjang sekali, tuan-tuan tanya budak-budak yang hafaz Quran ni, ayat paling panjang sekali satu muka surat daripada atas sampai bawah, dekat penghujung suratul Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajli musamman faktubuh. Ayat tu satu muka surat. Ayat tu cerita pasal apa? Cerita pasal hutang. Ayat pasal hutang satu muka surat tuan-tuan, tidak ada titik. Titik dia dekat bawah tu, penamat ayat tu. Menunjukkan apa? Perlunya bersegera dalam membayar hutang. Apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh kita segera laksanakan, maka segera laksanakan. Ni walaupun kita dalam buat dosa tuan-tuan, kita buat dosa, Allah Ta'ala minta kita supaya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia ni kita tidak terlepas daripada buat dosa. Kerana kita ni manusia yang ada nafsu, ada keinginan, dan ada kala iman kita tambah, ada kala iman kita kurang, ada kala kita takwa kita tinggi, ada hari kita lalai. Kita manusia memang begitu tuan-tuan. Jadi ada hari yang kita lalai tu, kemungkinan kita terlibat dalam dosa, maka kita bersegera minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang apa yang kita cakap, apa yang terlintas dalam hati kita lagi payah nak jaga, kadang-kadang kita tersangka buruk, kita terfikir yang tidak elok, segera minta ampun pada Allah Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, yang mana kalau orang yang minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan bagi syurga pada dia, luas syurga tersebut seperti langit dan bumi. Baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim. Orang yang melakukan dosa fahisyah au zalamu anfusahum, ataupun menzalimi diri mereka, buat dosa juga. Kerana kita buat dosa ni bererti kita aniaya diri sendiri, kerana kita akan menyebabkan diri kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang kita buat sendiri. Au zalamu anfusahum zakarullah, apabila dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ketika kita buat tu kita lalai. Syaitan ni dia pandai tuan-tuan. Ada waktu kita ingat Allah, ada waktu kita lalai. Sebab tu kita kena zikran kathira, ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Kerana bila kita tidak ingat Allah, kita akan menyebabkan kita lalai. Bila kita lalai, maka waktu lalai itulah syaitan akan ambil peluang untuk cuba hasut kita buat dosa, ataupun dia bisik kita. Kita kurang sedar pada waktu sebut kita buat dosa. Kemudian kita ingat pada Allah, zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. Bila dia ingat Allah, terus cepat-cepat dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yaghfiru dhunuba illa Allah, dan tidak ada yang mengampun dosa ini melainkan Allah Taala. Dia kadang-kadang kita, terutama contoh kita dalam keadaan beremosi, tengah marah, kadang kita cakap benda yang tidak elok, ataupun kita fikir suatu benda yang tidak elok, kita terlupa pada waktu tersebut. Kadang-kadang kan kita marah, perasaan kita ni menguasai diri kita. Tapi bila kita tenang balik, aku buat jadi salah ni, tak patut aku cakap begitu, tak patut aku fikir begitu yang tidak elok ni. Maka kita cepat-cepat minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan dengan bersegera mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa kita segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagai prioriti kita. Yang keenam, menjauhi larangannya. Menjauhi dengan maksud bukan sekadar tidak buat, tapi yang menghampiri kepada buat tersebut pun tidak kita buat juga. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala taqrabuz zina, jangan kamu
mendekati zina. Allah Ta'ala tak sebut wala yaznin, jangan kamu berzina, wala yaznun. Tapi Allah Ta'ala sebut jangan kamu dekati zina. Maknanya apa-apa sahaja yang mendekati jalan kepada tersebut, maka para ulama sebut bahawa ia adalah haram. Maka begitu juga dalam perkara-perkara lain. Sebab itulah ada perkara yang kalau ikut hukum asal dia tidak haram, tetapi para ulama meletakkan dia sebagai haram kerana untuk syadduz zara'i, memelihara orang tersebut takut dia tercebur kepada haram tadi. Asal dia tidak haram kalau ikut hukum, tapi ulama haramkan siap-siap. Kenapa? Kerana kalau biar takut dia tercebur kepada perkara yang haram tu, maka ulama mengharamkan. Kerana termasuk dalam bukan melakukan perkara yang dilarang, tetapi menjauhi perkara dilarang supaya tidak dekat langsung. Jangan sampai ada peluang kita duduk dalam perkara tersebut, kerana bila kita dah dekat, duduk dalam zon yang dekat tu tuan, potensi kita untuk terjun dalam dosa tu dekat. Contoh tuan-tuan, kita ambil contoh. Kalaulah kita duduk dalam kawasan yang orang semua baik-baik, orang semua baik-baik, duduk dalam komuniti baik-baik, kawan kerja kita semua baik-baik, kita jauh nak buat dosa tuan-tuan. Payah sikit lah nak buat dosa. Tapi kalau kita duduk dalam orang sekeliling ataupun kerja kita tu sendiri, kerja yang berisiko kan. Kerja kita, contoh, kerja kita tu kerja yang berisiko dapat rasuah. Ada jawatan-jawatan tertentu tuan-tuan yang dia ni berisiko. Saya ada seorang kawan saya, dia pegang jawatan tinggi dalam TLDM. Bahagian yang memang tukang handle beli peralatan tentera ni, supply ni bukan main-main ni, dia kata. Dia kerja duduk di department tu, dia kerja berapa bulan, dia kata bahaya. Berhenti, resign, pencen awal. Keluar. Dia kata orang yang menggantikan dia lepas tu, berapa bulan atau berapa tahun sangkut SPRM. Kenapa? Kerana kerja dia tu adalah kerja yang berisiko. Jadinya dia ni ambil jalan pandai. Dia kata kalau aku duduk kat sini, aku mungkin berisiko buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia selamatkan diri. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita memang kuat tuan-tuan, kita kuat. Tapi bila kita dah duduk hari-hari kena sogok macam tu, orang bawa itu, belanja tu tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan. Tuan-tuan ingat kes apa nama? Dia ada satu kes, kalau tuan-tuan tengok, kes yang melibatkan US Navy tuan-tuan, US Navy, kes rasuah yang melibatkan US Navy dekat Singapura. Tuan-tuan boleh Google kes ni. Kes ni melibatkan bukan daripada pegawai kecil-kecil sampai level Admiral Navy. Tapi kes ni tak didedahkan, dan yang pelaku ni tadi tidak ditangkap. Kenapa? Kalau ditangkap, masuk mahkamah, bicara, seluruh US Navy tu akan terlibat sekali dengan bos-bos tu. Maknanya dia kata tak akan ada pegawai-pegawai Navy yang selamat pada tu. Semua terlibat dengan rasuah tuan. Kenapa? Kerana ni tuan, bahaya, berisiko ni. Ada kerja-kerja yang berisiko kan. Dia duduk dekat tempat tu adalah tempat berisiko. Kadang saya kuliah, ada satu tempat tu, saya tak tahulah, saya rasa makcik tu dia penguat kuasa, kerja muslim, kuliah muslimat, makcik-makcik pencen. Saya rasa makcik tu pencen, penguat kuasa. Dia kata, apa hukum ustaz? Dia kata, kalau kita ambil duit rasuah ni tapi kita masuk tabung jabatan, ujung bulan kita makan sama-sama. Dia kata lagi tak boleh kita makan sama-sama kan. Mana boleh diingat tak boleh tu makan seorang, tak makan sama lagi lah, dok kongsi apa semua, makan benda yang tidak elok ni tadi, rasuah kan. Ar-rashi wal murtashi finnar. Bagi rasuah, makan rasuah, dua-dua masuk neraka. Ni mungkin atas sebab kejahilan dia tidak tahu, tak mengapa. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dia. Ini kita masukkan dengan menjauhi larangan. Apa-apa yang boleh menyebabkan kita dekat ataupun menyebabkan kita boleh tercebur kepada larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena elak. Sebab itulah dilarang orang lelaki dan perempuan duduk bersama. Kerana hukum asal dia harus, tapi ulama mengharamkan. Kerana kalau duduk bersama dia akan menjadi perkara yang lain, tidak elok kan. Dia jadi perkara yang tidak elok. Orang mengharamkan daripada pergi ke tempat-tempat yang lara dan lalai. Kenapa? Kerana di tempat orang yang lara dan lalai, orang mudah untuk buat perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu tadi. Allah Taala suruh tutup aurat. Kenapa? Tutup aurat tu menyelamatkan wanita tu tadi, dan untuk mengelakkan dari perkara yang lebih teruk daripada berlaku. Ini perkara-perkara yang Islam tekankan kerana untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Larangan Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak lain tidak bukan adalah untuk selamatkan kita sendiri. Tapi bila kita melakukan dosa, kita buat tu bermakna kita menyusahkan diri sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik pada diri kamu sendiri sebenarnya. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu buat benda buruk, kamu yang akan tanggung sendiri benda tersebut. Baik. Perkara yang ke-7, tidak menyangkal
yang ini menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ni mulut kita mungkin kata redha pada Allah Subhanahu wa taala, tapi takut tindakan kita ni seolah-olah macam kita tidak redha. Bahkan ada orang yang kita kena hati-hati bab mulut ni. Takut mulut kita ni sebut macam kita tak redha. Contoh paling mudah tuan-tuan, kita tak nak cerita pasal orang meninggal dan sebagainya, kita cerita pasal hujan kadang-kadang. Kan hujan tu, hujan. Macam mana nak keluar? Tuan-tuan. Tuan-tuan salah ke siapa? Siapa turunkan hujan? Yang turunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Dah kita duk komplain kata hujan. Susah nak keluar. Hujan ni ibu-ibu ni. Hujan. Bila baju nak kering? Ada salahkan hujan nak baju tak kering. Nampak tuan-tuan? Hati-hati. Kita sedang menyalahkan ketentuan Allah Taala. Hujan ni di bumi mana ditimpa hujan ni kuasa Allah Taala. Makhluk tidak ada kuasa pun menentukan di bumi mana ditimpa hujan. Ini termasuk dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujan pun bebel, panas pun bebel. Panas dalam Malaysia ni. Panas, aircon kereta pula rosak, di bebel panas. Patut kita kena terimalah, ni takdir Allah Taala, tentukan takdir. Kadang-kadang dalam bab orang meninggal dunia, ahli keluarga terdekat meninggal dunia kan, dia memang susah nak terima, tapi jangan sampai mulut kita sebut kata-kata yang menyebabkan kita tidak redha tentang ketentuan Allah kan. Saya ada jumpa beramai orang lah, kadang-kadang dia habis kuliah, dia biasa tempat tu habis kuliah, ada orang tunggu kat kereta tu, ada tu dia nak cerita apa semua tu kan, macam-macam lah tuan-tuan. Dia mengadu isteri dia meninggal. Dia kata kalaulah saya awal sikit, tak boleh kata kalau, dah memang ketentuan Allah macam tu kan. Dia kata kalaulah saya awal sikit balik kerja, saya bawa dia ke hospital, mungkin dia selamat. Tak boleh kata kalau. Ni dah Allah Taala takdir dia gitu juga kan. Dia kalau Allah Taala kan, kita dah sebut sebelum ni, Allah Taala kata fa iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal seorang sebut, tidak akan diawalkan satu saat, tidak akan dilambatkan satu saat. Dah memang takdir dia begitulah dia. Tak boleh kita kata kalaulah bawa hospital swasta gitu, kalaulah dapat kesan awal sakit ni. Kita mungkin dapat kesan awal, tapi kalau Allah Taala kata itulah waktu dia pergi, tak perlulah kan. Kalau ni adalah perkataan yang menyebabkan kita cenderung kepada mengingkari takdir tadi. Kalau ni perkataan syaitan tuan, kalau ni. Hati-hati dalam menggunakan perkataan kalau. Jangan sampai kita tunjuk tidak puas hati. Sepatutnya kita sebagai orang beriman, redha ni ketentuan Allah, redha. Kadang-kadang Allah Taala beri kita satu musibah untuk menyelamatkan kita daripada musibah yang lebih besar lagi. Ni Allah Taala selamat kita tu musibah untuk selamat kita daripada musibah yang lebih besar lagi. Kita mungkin pagi-pagi tiba-tiba start kereta, Allah bateri kurang pula, tak start. Padahal ada mesyuarat penting ni, bateri kurang pula. Nampak macam buruk dah hari kita hari tu kan. Bos akan nampak kita datang lambat, tiba-tiba datang pejabat berpeluh-peluh berlari daripada parking lambat apa semua. Nampak macam buruk hari kita pada hari tu. Tapi mungkin sebenarnya Allah Taala nak selamatkan pun lebih tu. Ada kemalangan besar. Kalau kita keluar pagi tu awal dengan kereta tu tidak buat hal bateri tu, kita start kereta jalan, timing tu mungkin ada lori terbabah langgar kereta kita dan sebagainya. Jadi Allah Taala mungkin nak selamatkan kita. Allah Taala tentukan, nampak macam satu benda tu tak elok, tapi ketentuan qada tentuan Allah tu adalah ketentuan yang paling baik sekali. Maka kita kena redha. Tuan-tuan, mudah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh terima apa yang Allah Taala tentukan, hidup tuan-tuan akan rasa lapang dada. Kita jadi isu yang kata, tak apa, ni Allah Taala tentukan, pasti ada benda Allah Taala tentukan lebih baik untuk kita. Tuan-tuan saya rasa begitu. Tuan-tuan terlambat, saya tuan-tuan duduk apartmen, tuan-tuan ni. Banyak kali tuan-tuan, kita main tukar-tukar kereta, kejap bawa kereta ni, kejap bawa kereta tu. Smart tag ni tuan-tuan. Smart tag ni kadang-kadang naik kereta letak atas sebab tak tahu besok pagi nak bawa kereta ni, kena bawa kereta ni. Ikut mood, tiba-tiba nak bawa kereta ni, tiba-tiba nak bawa kereta ni. Kadang-kadang turun bawah cantik ni, tak nak bagi berpeluh ni. Turun. Allah, smart tag tinggal atas, naik balik tingkat 4 tuan, nak berpeluh-peluh. Tapi kita rasa tak apalah, ini ketentuan Allah Taala. Dah memang Allah Taala tu gini, nak buat macam mana? Lambat-lambat lah kan. Dah jam-jam lah nak buat macam mana. Relax. Dia ada satu lagu Bob Marley. Saya ingat lagu Bob Marley ni. Tajuk dia Don't Worry Be Happy. Dia punya lirik tu bagus dah tuan-tuan. Tajuk dia pasal jangan risau. Kalau tuan rumah tu kita lambat bayar sewa, memang tuan rumah tu memang dia terpaksa terima lah, dia lambat dapat duit sewa bulan tu. Lagu dia semua begitu pasal don't worry be happy, don't worry be happy. Buat benda jangan terlalu risau sangat. Dah kalau begitu takdir dia, kita dah usaha dah buat cantik dah. Jadi begitu. Tak apalah, kita redalah dengan takdir dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidup tu akan tenang. Hidup tu akan tenang, akan bahagia. Dia menyebabkan orang ni
dia salah satu sebab orang jadi kena penyakit ni tuan-tuan, kebanyakannya datang daripada perasaan tuan-tuan. Datang daripada perasaan. Lepas tu tuan-tuan tengok kan, ada orang yang kerja dia tu kerja berisiko, kena darah tinggi, kena sakit jantung. Kadang umur 40, kita tengok orang umur 40 kena sakit jantung yang teruk, kena stroke dan sebagainya. Kita tengok dia ni badan sihat apa semua, tapi rupanya kajian tunjukkan orang yang stres ni menyebabkan darah tu boleh jadi berkumpul dan akhirnya dia kena serangan jantung atau kena stroke tadi. Lepas tu perasaan ni, stres apa semua ni jangan terlalu simpan sangat dalam kepala kan. Dia stres ni benda biasa. Kalau tak stres pun tak bagus juga hidup. Cuma jangan terlalu layan sangat. Jangan sampai terlalu mikir, sampai tak lalu nak minum, sampai terbawa-bawa dan sebagainya. Dia akan menyebabkan kesan ni kepada kesihatan diri kita juga. Tenang tuan, tenang. Benda jadi tadi tak apa, teredah lah nak buat macam mana kan. Kan dia ada dalam psikologi kan dia sebut ada type A, type B person. Type A dengan type B person. Type A ni adalah orang yang dia punya expectation tinggi. Kita ni dalam hidup banyak kecewa kerana expectation kita tak capai tuan. Kita kahwin, kadang kahwin tu jadi orang kecewa, jadi bercerai-berai dan sebagainya. Expectation dengan isteri itu tak sama. Sebelum kahwin lain, berkahwin macam ni punya bini dah, expectation tak sampai. Orang bos pun kecewa pada anak buah kerana expectation. Dia ambil orang ni nampak macam interview bagus, rupanya bila buat kerja tidak sebagus seperti mana itu. Expectation tak sampai. Ada orang yang kita ni dalam hidup jangan letak expectation terlalu tinggi, payah. Jangan terlalu tinggi. Kerana kalau kita tidak capai dan orang yang type A ni kedua ni orang yang expectation tinggi, buat mesti perfect, mesti tak ada error, jangan ada typo, kena kemas ni ikut plan cantik. Orang begini tuan-tuan dia mudah kena sakit sikit. Kerana dia letakkan hidup dia mesti gini, mesti begini, mesti ikut plan gini, begini. Dia penat sikit kepala dia. Banding orang type B, dia umur dia panjang sikit. Kata kajian psikologi. Kenapa? Kerana orang ni dia relax. Tak apalah, tak capai nak buat macam mana. Kita dah usaha kan. Tak apalah ikut gini, asal lebih kurang jadi tu okey lah tu kan. Nampak macam cantik apa semua okey lah, jangan sampai kita nak ni sangat. Orang begini dia relax tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok binatang pun, binatang yang relax umur dia panjang. Tu tengok kura-kura umur berapa tuan-tuan? 200-300 tahun. Bandingkan arnab berlari sini, melompat sini. Senam arnab tu melompat lari. Arnab tak lama tu tuan hidup dia. Berapa tahun je mati arnab. Citah tuan duk berlari sini, kejar rusa, kejar apa, naik pokok, terjun pokok. Citah umur tak panjang. Kura-kura yang relax, muka tak ada apa, keluar kepala, masuk kepala, berjalan satu hari berapa meter je agaknya. Tapi kura-kura hidup sampai 200-300 tahun tuan. Itu menunjukkan apa? Yang tenang ni selalunya umur dia panjang. Jadi ni jangan stres sangat, tenang, relax kan. Sebab tu tuan kan, life expectancy orang lelaki lebih rendah daripada orang perempuan kan. Ni kajian satu dunia tuan-tuan mau tahu. Hidup orang lelaki dia lebih rendah daripada hidup orang perempuan. Kenapa? Kerana orang lelaki ni walaupun nampak macam relax, ketawa, sembang sini, tapi stres banyak pada orang lelaki. Kita yang mikirkan belanja rumah, anak, apa semua ni atas kepala orang lelaki. Jadi ni dia stres banyak. Dan orang perempuan walaupun nampak dia emosi, tapi dia keluar ke emosi, dia tak stres. Dia bersembang, dia bercakap apa semua tu, dia release stres. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam kes orang yang kena mental illness ni, yang gangguan mental ni tuan, orang lelaki perempuan ni kena sama je. Cuma risiko pada orang lelaki. Kenapa orang perempuan dia tahu macam mana nak keluarkan stres dia. Dia sembang dengan kawan dia, dia cerita kawan dia, dia luah perasaan. Orang lelaki kita ada masalah, kita simpan. Tahu-tahu terjun jambatan tuan-tuan. Dia tak boleh nak simpan lagi terjun jambatan. Ni orang lelaki. Salah satunya. Kenapa? Kerana salah satunya kita kena belajar untuk terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, mengekali zikir, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ni terpulanglah, sebaik-baik zikir adalah baca Quran. Kemudian kalau tidak boleh baca Quran, bacalah zikir-zikir apa-apa sekalipun yang tuan-tuan mudah untuk baca di bibir tuan-tuan. Zikir Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala zikran katsira. Allah Ta'ala sebut banyak kali zikran katsira. Zikran katsira, zikir yang banyak. Banyak ni macam mana tuan-tuan? Adakah cukup kalau kita baca selepas daripada solat
tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali tu kira cukup? Tak cukup tuan-tuan. Tu sekadar zikir lepas solat saja. Zikir yang banyak ni adalah maksudnya dia melazimi zikir dalam kehidupan ni. Biasa sebut, mulut dia biasa sebut zikrullah. Ada masa dalam kita dia baca zikrullah, ada masa dia baca Quran, ada masa dia selawat. Mulut dia banyak dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang begini, orang yang banyak zikir, mulut dia lazimi zikir, jiwa dia kuat. Ada satu bab dalam kitab, saya lupa nama kitab tu, sebut tentang kelebihan zikir ni. Zikir ni selain daripada dia membersihkan hati, dia juga memberi kekuatan fizikal dan juga memberkati masa kita. Salah satu sebab ulama-ulama dulu seperti saya lupa nama ulama sebut, dia orang lain tulis kalau masuk waktu begitu mungkin makan masa 4-5 hari, tapi dia boleh siapkan dalam masa 1 hari tulisan dia kerana zikrullah Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dan dalam kitab itu juga menyebut tentang bagaimana zikir ni dia memberi kekuatan. Dia letak contoh yang paling kuat adalah contoh malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Arasy ni kan adalah satu makhluk yang besar, makhluk. Dan dia ditanggung oleh 4 malaikat. 4 malaikat ni tadi pada mulanya tidak mampu menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Taala ajar dia zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan malaikat ni terus melazimi zikir tersebut, maka zikir tu memberi kekuatan kepada dia untuk memegang ataupun menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada seorang kawan, dia masuk kursus asas komando. Dan tuan-tuan tahu ni kerja gila dia tu, kursus asas komando ni. Masuk 200 orang, lulus 20 orang, 18 orang. Jalan sampai ratus-ratus kilometer. Jalan bukan pakai kasut sukan, kasut boot, kemudian beg 40 kilo kat belakang dengan senjata lagi. Dia kata kalau ikutkan fizikal, memang tak larat, dia kata memang dah ni lah. Tapi dia tak fikir dunia lain, mulut dia sebut tasbih, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Jalan tengok jalan, sebut zikir tu berjalan, dia kata. Akhirnya sampai dia kata dekat tamat lokasi, long march tu, perjalanan jauh tu, sampai ratus kilometer tuan-tuan. Lebih kurang 3 ke 400 kilometer berjalan kaki tuan-tuan. Oi, jangan main-main tuan-tuan. Kalau tak ada kekuatan mental dengan emosi ni tak boleh kawal, memang out. Dia bukan pada fizikal lah. Ada orang yang macam badan fit, atlet apa semua, mental tak kuat, out tuan-tuan. Ni salah satu daripada nak bagi kita kuat ni adalah dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bagi para ulama, bagi para dai, bangun malam dan baca Al-Quran adalah wajib bagi mereka, umpama wajib. Kenapa? Kerana ini akan memberi kekuatan jiwa kepada mereka. Kalau tidak dapat kekuatan jiwa ni, ujian akan datang banyak. Dia tuan-tuan, orang biasa, syaitan yang datang pun syaitan biasa je, level-level N19 N24, dia bagi gitu je biasa kan. Tapi yang ustaz-ustaz lagi besar dia hantar jusa tu, jusa C, jusa B, dia hantar KSN ni level dia hantar ni, dia hantar. Jadi level ustaz-ustaz ni lagi besar, ulama tersebut lagi besar dia punya level yang datang. Jadinya dia kena ada kekuatan jiwa nak hadapi ujian-ujian yang datang pada tu. Yang gangguan-gangguan datang ni nak ada kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa dengan kena banyak zikrullah, baca Al-Quran, dan kena bangun malam tu wajib. Bangun malam wajib. Bagi penuntut ilmu, bagi orang yang berdakwah, bangun malam tu wajib. Kalau tak bangun malam, jauhnya ruyuk tuan, bahaya. Baik. Kemudian melazimi fikir tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, qudratnya. Ini pun satu benda yang akan menambahkan keimanan kita. Kepala kita ni kalau tidak ditentukan cara berfikir dengan betul, kita akan fikir merepek tuan. Kita akan fikir merepek. Sebab tu salah satu daripada kenapa kita menuntut ilmu adalah untuk membetulkan cara fikir kita. Salah satu sebab kenapa kena menuntut ilmu adalah bila kita menuntut ilmu, dia akan betulkan cara kita berfikir ni tadi. Disiplin kepala berfikir. Baik. Antara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan banyak fikir tentang kuasa Allah Taala. Kan Allah Taala sebut dalam Quranul Karim tentang banyak berfikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tak fikir? Ayat yang paling jelas sekali Allah Taala sebut adalah berkaitan dengan kejadian langit dan bumi. Ini benda yang berlaku siang malam depan mata kita tuan-tuan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liul albab. Sungguhnya pada kejadian langit dan siang dan malam, langit dan bumi,
la ayatil liul albab, ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Orang yang fikir pasti dia akan nampak bahawa semua benda ni tidak jadi saja, ada yang tukar cipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tentu susun semua ni sangat cantik. Ini tanda maha besar Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Iaitulah orang yang apabila dia berdiri, duduk, baring, dia ni mengingati Allah Subhanahu wa taala sambil fikir bagaimana, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka fikir bagaimana Allah Taala jadikan langit dan bumi segala kebesaran ni. Dia akan kata rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau tidak ciptakan semua ni sia-sia, maka peliharalah kami daripada api neraka-Mu. Tuan, kita ni kalau berjalan tengok negara orang, tengok kecantikan alam semula janit ni, balikkan semula pemikiran ataupun pandangan kita ni pada Allah Ta'ala. Barulah tuan-tuan akan dapat rasa kebesaran Allah Ta'ala. Tuan-tuan pergi akuaria KLCC, tengok ikan, macam-macam jenis ikan, ikan kecil, ikan besar, ikan belang, macam-macam warna ikan ni. Ikan kecilnya begini, ikan besarnya begini, perangai ikan duduk begini, ikan ni makan begini. Kita kalau tengok saja je tuan-tuan, maka tak ada bezanya kita dengan orang kafir, tuan. Orang kafir dia tengok ikan, kita pun tengok ikan. Bahkan Imam Ghazali letak perumpamaan yang lebih dahsyat lagi. Dia kata kalau mata kita duk tengok langit biru, kita tengok dengan kosong, maka samalah dengan lembu pun tengok langit tengok biru gitu kosong juga, mata lembu tidak fikir juga, maka kita sama macam binatang juga. Maka akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, bila kita tengok suatu kejadian yang cantik, semua kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok kejadian binatang, tuan-tuan tengok langit, bumi, siang, malam, bencana alam dan sebagainya, ini semua kita balikkan kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bila kita selalu buat begini tuan-tuan, kita akan rasa besarnya Allah Ta'ala ni, maha kuasanya Allah Ta'ala ni. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala pelihara kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Baik, berfikir, melazimi fikir tentang kebesaran juga tuan-tuan. Umat Islam diajar untuk melazimi ilmu. Sebab tu tuan-tuan, Islam ni adalah agama ilmu, bukan atas dasar semangat semata-mata. Kalau atas dasar semangat semata-mata, dia akan menyebabkan ekstrim ataupun rosak umat tersebut. Tapi kita ni di atas dasar ilmu. Sebab itulah tuan-tuan, Al-Quran dan hadis itu sendiri adalah salah satu daripada sumber ilmu terbesar manusia. Dan sebab itulah kita dapati bahawa kajian hari ini menunjukkan dulu ianya tidak boleh dibuktikan. 1400 tahun dulu orang tak boleh nak buktikan benda-benda yang ada Al-Quran ni, dia merupakan benda yang berkaitan dengan sains. Tapi hari ini orang dengan ilmu sains boleh sahkan bahawa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, 1400 tahun dulu orang tak tahu sains, tapi benda ni dah disebut dalam Al-Quranul Karim, menunjukkan bahawa Al-Quran ni datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama, Tuhan yang sama mencipta alam ni, Tuhan yang sama juga menurunkan Al-Quranul Karim tadi. Banyak ayat-ayat Al-Quran tuan. Antaranya ayat yang menyebut tentang orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik hidayah dalam hati mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ka'annama yas'adu fis sama', ayat tu, ka'annama yas'adu fis sama'. Orang yang hati mereka ni tidak ada hidayah daripada Allah Ta'ala ni, hati mereka ni, dada mereka sempit, kama yas'adu fis sama', seperti nak keluar ke langit. Ayat tersebut, yas'adu fis sama', seperti nak keluar ke langit. Kenapa Allah Ta'ala bagi perumpamaan dada sempit seperti keluar ke langit? Kerana padahal dulu orang tak tahu benda ni. Rupanya semakin tinggi altitude kita, semakin kurang oksigen, semakin payah kita nak bernafas, dada kita rasa sempit kan. Benda ni siapa tahu? Dulu 1400 tahun dulu zaman Nabi, orang tak tahu benda ni. Bahkan tak ada orang pun yang nak pergi panjat bukit tinggi-tinggi. Di Mekah sendiri tidak ada bukit yang tinggi sangat sampai menyebabkan altitude tinggi, hilang oksigen dan sebagainya, tak ada. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran Karim 1400 tahun dulu. Hari ni zaman moden baru orang tahu betul rupanya bila kita naik yas'adu fis sama', makin naik ke langit, dada kita tidak sempit kerana kurang oksigen. Tuan, ni satu daripada beratus ataupun beribu ayat Al-Quran yang boleh dibuktikan dengan sains tuan. Ini menunjukkan apa?
Baru kalau kita berfikir tentang ayat ni, kemudian lebih lagi dengan kita ada ilmu sains pada hari ni, kita lagi boleh nampak bahawa betapa benarnya apa yang dibawa oleh Nabi SAW, wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, lagi kita fikir akan menyebabkan kita ini tambah iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil, mengambil benda yang betul dan meninggalkan perkara yang batil, perkara yang salah, dan juga tidak mencampur adukkan di antara hak dan batil. Ini satu hal juga. Mengambil yang hak, kita tinggalkan perkara yang batil. Benda-benda yang bertentangan dengan syarak jangan kita buat, jangan kita ni. Benda-benda yang hak, benda yang betul kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ini doa yang diajar. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran, warzuqna tiba'ah, dan rezeki kepada kami supaya kami boleh ikut kebenaran. Kita ni dalam hidup ni, kita nak cari salah satu benda yang kita cari adalah benda kebenaran, tuan. Kita ada banyak pilihan, tapi kadang-kadang kita tak tahu yang ni betul ke yang ni betul. Kan ada benda-benda yang sama-sama kan. Nak ikut belah ni, ikut belah ni. Mana yang betul, mana yang betul. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tunjuk yang betul dan rezekikan kita untuk ikut yang betul. Kadang-kadang ada orang yang diberi pilihan depan dia, yang ni betul, tapi dia nampak yang ni ada untung sikit kat sini. Dia tinggalkan yang betul, ambil yang untung tu. Ini maknanya dia tahu kebenaran, tapi dia tidak dapat rezeki untuk ikut kebenaran. Ini pun masalah juga, tuan. Kadang-kadang ada banyak benda yang berlaku depan mata kita, kita fikir benda ni betul. Tapi kalau kita defend yang betul ataupun kita bercakap yang betul, nanti kita habis pula periuk nasi kita. Kita nanti kena tindakan pula, nanti kita gini-gini. Jadinya payah gitu. Sebab itulah disebut dengan qulil haq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun dalam keadaan pahit, walaupun nampak benda tu tidak memihak kepada kebenaran, tapi kita duduk benar, akan ada ujian dekat situ. Ini pun satu benda yang kita satu benda yang payah sebenarnya. Kita sebut mudah, tapi kalau kita berada dalam situasi kritikal macam tu, ada kebenaran, tapi kalau kita duduk sini, jadi kita kena ambil tindakan. Kalau kita berdiam diri, duduk sini, kita tahu benda ni betul tapi ni salah, tapi kita diamkan diri, kita selamat. Ni payah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi, benda yang kita kena jaga berkaitan dengan hak ni adalah berkaitan dengan harta orang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu ambil harta sebahagian daripada kamu dengan cara yang salah. Jangan buat perangai gitu. Ataupun hak dan batil juga mencampurkan perkara yang baik dan juga perkara yang batil. Ada orang begini, dia panggil amar ma'ruf amar mungkar. Dua-dua dia buat, tuan. Dua-dua dia ada. Amar ma'ruf amar mungkar. Apa nama, dia buat program 3 hari. Cantik 3 hari. Jumaat malam 1 dia buat kasidah. Dia panggil habib apa semua, metas sejadah sebenarnya menjemaah ramai-ramai. Amar makruf. Besok malam stage yang sama buat konsert. Panggil artis dangdut apa semua. Jadi amar mungkar. Satu majlis tajuk yang sama, dia campur hak dengan batil. Awal dia buat doa apa semua, ujung dia berjoget gitu, tuan. Ni mengarut, tuan. Dia nampak mengarut gini, tapi benda ni banyak jadi, tuan. Banyak jadi kan. Majlis tu kita tengok tentatif tu carnival sekian-sekian. Awal tu cantik dah tu, panggil ustaz, majlis perasmian, baca doa apa semua hari Jumaat malam tu apa semua. Ada majlis ilmu ceramah, besoknya dia bertandak kat situ, stay yang sama juga, dia buat konsert situ. Tak tahu apa dia nak jadikan, masyarakat ni jadi baik ke ataupun dia kata kena balance ustaz, dunia akhirat. Rosak gini, tuan. Ni mencampurkan perkara hak dan batil. Jangan buat perkara gini. Hak batil-batil, dia satu benda yang berbeza. Putus harapan daripada makhluk. Baik, putus harapan ni bukanlah maksud dia tidak langsung ada hubungan dengan makhluk. Maksud dia kita ni jangan terlalu berharap pada makhluk, letak pada Allah Subhanahu Wa Taala segala harapan kita. Kerana dibalik semula kepada tadi, kalau kita letak harapan kepada makhluk, pasti kita akan kecewa, kerana makhluk tidak akan dapat memastikan apa yang kita harap tu ditunaikan. Kerana yang pastikan balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letak expectation pada orang, letak harapan tinggi pada orang. Orang tu tak boleh nak buat, kita rasa kecewa dengan orang tersebut. Kerana apa? Kerana kita telah letak harapan yang tinggi pada dia. Tapi kalau kita harapan tersebut pada Allah Taala, kalau kita kata kalau Allah Taala tentukan, Allah Taala rezeki, kita dah doa, kita dah usaha pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala dah beri begitu, begitulah. Maka kita tidak akan berharap pada makhluk. Bahkan putus harapan daripada makhluk ni juga menunjukkan bermaksud juga kita segala sesuatu minta pada Allah Ta'ala. Segala sesuatu minta pada Allah Ta'ala.
Jangan kita berharap pada makhluk. Kerana makhluk ada kala tak boleh bantu kita pun. Bahkan kebanyakan masa orang pun tak boleh nak bantu kita. Tapi kalau kita orang yang meletakkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, apa-apa sahaja walaupun benda tu kecil, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak berharap pada makhluk, maka hidup kita akan bahagia. Sebab tu tuan-tuan akan tengok, inna awliya Allah, sungguhnya wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka ni tak takut dan mereka ni tidak sedih. Salah satu sebab jadikan mereka ni tak takut dan sedih kerana dia tahu yang dia dampingi tu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apa semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan benda kecil kan Nabi sebut, hatta minta garam, hatta minta tali kasut pun Nabi kata kalau tak jumpa cari, minta pada Allah Ta'ala. Ni Nabi bagi gini perumpamaan ni, contohnya apa, maksud dia apa? Maksud dia walaupun benda tu kecil, minta kepada Allah Ta'ala. Jangan kita anggap benda kecil ni kita boleh settle, tak apa, kita ada kemampuan. Tidak, tuan-tuan, letak kepada Allah Ta'ala. Saya banyak kali keadaan yang kita ni ada waktu minta kepada Allah Ta'ala. Saya sampai jadi kebiasaan, tuan-tuan. Sampai kita buat jadi kebiasaan. Sebab saya baca satu kisah tu, saya tak ingat sama ada Sufyan As-Sawri ataupun Ibrahim bin Adham, kisah dia. Dia ni memang latih anak dia. Hari-hari dia bagi makan, bagi roti pada anak dia. Dia kata, minta roti daripada siapa? Minta roti daripada Allah. Siapa yang bagi roti ni? Allah yang bagi roti. Hari-hari dia bagi roti. Satu hari dia ni ada urusan di luar dan dia tak sempat nak bagi makan anak dia. Alangkah terkejut dia balik-balik, tengok balik rumah ada makanan dekat rumah dia. Dia tanya anak dia, siapa bagi makan? Allah bagi makan. Dia dah latih hari dia anak dia kata, Allah bagi makan. Nak kata apa? Dia kata dah memang gitu. Ini karamah dia tadi. Kerana dia biasa letakkan harapan benda kecil-kecil walaupun minta makanan sebut, latih pada anak, Allah bagi makan, Allah bagi rezeki dan sebagainya. Tuan-tuan, benda kecil tuan-tuan tengok apa yang tuan-tuan ni. Parking kereta tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tempat meeting, tuan pergi program kadang. Kita tahu tempat tu kadang-kadang disaster parking dia. Memang susah, parking berlapis-lapis. Tapi tuan-tuan cuba lazimi. Sampai dekat-dekat tempat tu, tuan-tuan minta, Allahumma yassirli wa la tu'asir, Allah mudahkan, jangan sukarkan urusan aku, ya Allah, bagilah aku parking, Allah. Dan bawa kereta, tak boleh tuan-tuan bentang sejadah apa semua, tuan-tuan bawa kereta minta, ya Allah. Jadikan biasa tuan-tuan. Saya biasa buat begitu, alhamdulillah, saya selalu jumpa parking. Dan selalu kalau parking tu dekat-dekat je jumpa kadang-kadang. Kawan-kawan yang punya parking jauh, so kita parking dekat. Kenapa? Dah jadi kebiasaan. Adalah kadang-kadang tak dapat juga parking, kadang-kadang. Tapi kebiasaannya kalau kita perlukan, memang jumpa parking. Kerana kita yakin Allah Ta'ala tolong, insya-Allah Allah Ta'ala akan tolong. Tiba-tiba masuk penuh kereta berlapis, ada pula kereta keluar waktu tu, dapat rezeki parking. Baru ni tuan, kan sekarang musim hujan ni. Saya minggu lepas kuliah kat Semenyih. Rumah saya dengan Semenyih biasanya dalam 15 minit sampai dah. 15 minit pun sempat pergi tandas surau lagi, sempat pergi tandas buah besar, sempat masuk surau lagi. Tu biasa. Hari tu tuan-tuan, jam, hujan, banjir, jalan nak masuk tu banjir. Saya tengok dekat Uwais tu, saya akan sampai surau tu 8.20 nak kuliah maghrib benda 8.20. Isyak sekarang 8.30 dah isyak, 8.20 10 minit nak kuliah maghrib, apa tu pun tak sembahyang maghrib lagi tu. Duk fikir macam mana ni jalan jam. 40 minit duduk kat situ je. Tengok lepas tu doa, ya Allah, aku ni nak kena kuliah, ya Allah ni, mudahkan urusan aku, ya Allah, aku nak kena sampai awal ni, ya Allah, minta tolong, orang tunggu aku semua ni, minta doa kepada Allah Ta'ala. Pun tak lama ambulans sampai tuan, ambulans belakang ni, ambulans datang, dia buka laluan lah, dia masuk sebelum pukul 8 sampai. Allah Ta'ala dah selamatkan 20 minit waktu saya dekat situ. Tuan tak? Banyakkan waktu, tawakal kepada Allah Ta'ala, serah kepada Allah Ta'ala. Dapat urusan masalah sikit, minta kepada Allah. Baru kita fikir cara penyelesaian. Betul ulama ajar, ada masalah, solat 2 rakaat, minta kepada Allah Ta'ala dulu, baru kita fikir penyelesaian. Barulah Allah Ta'ala bagi buka jalan nanti. Begini, baru mesyuarat, bincang dengan kawan. Ini tak kita duduk bincang dengan kawan dulu. Mana Allah Ta'ala nak buka jalan, kita tak minta lagi pada Allah Ta'ala, ya tukang selesai masalah tadi. Minta kepada Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala akan menyelesaikan segala urusan kita. Kemudian sikit lagi, ke-12, tunduk kerana kehebatannya dan pecah hati kerana malu daripadanya. Pertama, yang ke-12 tadi, tunduk kerana kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Maha besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menyebabkan orang ni sombong, tak nak doa pada Allah, tak nak beribadat pada Allah, tak nak mohon pada Allah, tak nak munajat pada Allah, kerana dia tidak kenal Allah Ta'ala. Sebab tu perkara pertama dalam agama ni adalah bagi kenal Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi SAW awal-awal dakwah Nabi di Mekah lebih kepada mengenalkan para sahabat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tauhid.
Bila sahabat ni dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mudah bagi sahabat untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ni kenal Allah Taala, maka kita akan malu depan Allah. Kita malu dengan Allah. Kita nak cakap benda yang bukan-bukan pun malu dengan Allah Taala ni. Tuan-tuan tengok kadang-kadang orang zaman sekarang ni cakap bab Tuhan ni selamba dia. Kita tengok kan ada artis, kena orang interview artis ni, salah ke saya menari begini, dah ni cara saya cari rezeki. Aduh, kita dengan pakaian dia gitu, dengan itu dia tak ada malu langsung tuan. Bab dosa yang hari ni, masalah dosa hari ni, orang buat dosa dia tak malu langsung dengan dosa dengan Allah Taala. Bahkan kita ni kalau buat dosa ni malu dengan orang pun malu, dengan Allah malu. Kalau boleh dosa kita ni tak nak orang tahu, dan kalau boleh kita nak Allah Ta'ala segerakan ampun dosa kita kerana kelemahan kita buat dosa ni tadi. Tapi orang sekarang, masalah musibah yang menipu kita ni adalah dosa pun tak malu tuan. Dia boleh cakap selamba, dah ni kerja saya begini, nak buat macam mana? Dah saya begini. Dia anggap benda tu sebagai satu benda yang remeh. Kan bila riba kita kata riba ni benda yang Allah Taala dengan Rasul perangi ni, yuharibunallaha wa rasulahu. Allah Taala dengan Rasul isytihar perang. Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Tapi bila kita kata riba ni Allah Taala dengan Rasul perang ni dosa besar, dia kata dah tu kalau kita sibuk riba-riba ni macam mana orang Islam nak maju? Dia kata macam mana nak majulah, macam mana nak, dia kaitkan dengan macam mana orang Islam ni tak kaya lah, sebab itulah orang Islam ni mundur. Padahal benda ni adalah dosa terang-terangan, dosa besar yang disebutkan oleh Allah SWT jelas dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis sebut, beratus hadis sebut tentang riba ni tuan. Tapi dia masih lagi buat benda begini. Kenapa? Kerana berani buat dosa, ingkar Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak rasa malu tentang benda sebut Allah larang, dia tetap nak buat. Salah satu sebabnya kerana dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kenal Allah Taala, dia pasti akan malu dan dia takut nak buat dosa-dosa begitu. Sebab itulah orang yang takut dengan Allah Taala adalah dari kalangan ulama. Kenapa? Kerana orang ulama ni orang yang alim, yang belajar, yang banyak ilmu dia kenal Allah Ta'ala betul-betul, maka dia takut pada Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kalangan hamba dia adalah para ulama. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tak jadi ulama pun, kita ni level, saya pun tak sampai level ulama pun tuan-tuan. Malu je kadang-kadang tuan-tuan kita ni. Ada orang yang sibuk mengaku dia ulama pun payah agak ni. Dia sibuk mengaku dia tok guru, mengaku ulama ni payah agak tuan-tuan. Kita ni, level kita ni bukan level ulama lah tuan-tuan, jauh kan. Ulama ni orang yang kalau ikut betul-betul maksud ulama ni, orang yang ijtihad dia tu salah dapat pahala satu, betul dapat pahala dua. Ini betul-betul alim ni, ijtihad dengan ilmu dia tu. Ijtihad ni kalau dia buat keputusan seperti mana imam 4 mazhab kita dah sebagai contoh. Yang ni kata Imam Syafi'i kata baca kunut, Imam Ahmad bin Hanbal kata tidak baca kunut subuh. Tapi dua-dua ni level alim besar, hingga salah kita pun tidak tahu mana yang betul. Di antara mereka kalau salah dapat 1 pahala, betul dapat 2 pahala. Kenapa? Kerana ilmu yang ada pada mereka. Tapi kita ni tak sampai tahap ulama pun tak apa, tapi mengaji ilmu agama tuan. Kena mengaji ilmu agama bagi betul-betul faham ilmu agama. Dia orang tak faham ilmu agama ni payah tuan. Dia payah. Dia nak mendekati Tuhan pun, tapi dia tidak kena dengan cara yang betul. Kerana dia tidak faham betul-betul lagi bab agama ni tadi. Saya nak cerita bab ramainya orang yang jahil ni tuan. Saya ngajar, tuan ni dia kira alim ni tuan. Saya ngajar dekat ada satu tempat dia tuan. Dia komuniti masyarakat biasa. Masyarakat yang biasa ni, kerja biasa-biasa. Ngajar fiqah kan. Ngajar fiqah ni bab biasa je tuan. Kitab Safinatun Najah ni bab semayang, bab wuduk, bab biasa je. Itu pun bila kita mengajar ramai tepuk dahi. Allah ustaz. Maknanya apa? Maknanya selama ni dia buat salah. Ambil wuduk salah, baca Fatihah salah, rukun semayang salah. Kenapa? Kerana kita ni kebanyakan benda yang kita faham dalam agama tu, utama bab solat, bab wuduk, kita mungkin ambil kefahaman ni sejak kita kecil dulu tuan-tuan. Kita mungkin belajar sekolah rendah dulu, kita belajar bab wuduk, bab semayang ni. Benda tu mungkin kita pegang sampai ke hari ni tuan-tuan. Kalau kita tak update, kita tak check, mungkin cikgu kita ngajar dulu betul, tapi disebabkan kita waktu tu budak-budak tak apa faham, kita faham cara kita kan, kita anggap benda tu betul. Sampailah kita dewasa, kita duk pakai benda tu. Jadinya bila kita tak mengaji tuan-tuan, kita rasa Allah bila jumpa tu salah rupanya aku buat sama ni. Itu satu hal tuan-tuan. Ada satu benda yang saya sebut ni kelakar sikit lah tuan-tuan. Dia
Hari tu cerita bab judi, habis kuliah sembang kat luar, sembang sambil minum air teh, sembang bab judi. Dia kata, ustaz, dia kata, ustaz ada satu benda ni berjudi. Dia kata, judi ni ada yang haram, ada yang halal. Dia kata, dah pula mana datang haram halal ni pula, judi haram-haram lah. Dia kata, yelah, dia kata, yang haram tu haram. Dia kata, tapi jadi 2 kali haram. Dia kata, oh, judi 2 kali haram. Dia kata, kok mana 2 kali haram? Dia kata, yang haram satu lagi tu, dia kata yang tak boleh sen, dia kata. Duk beli kat kedai kopi Cina, dia kata, pakai tulis nombor atas kertas, dia kata kan. Dia kata, yang tu harga menang 2 kali ganda, dia kata. Beli murah 2 kali ganda untung. Dia kata, kenapa 2 kali ganda? Dia kata, sebab toki tu tak payah cukai. Dia kata, jadi 2 kali ganda. Oh, pula gitu kedai kopi Cina main tulis gitu. Dia kata, saya kata, mana tahu ni? Oh, saya pun kadang-kadang beli juga. Dia kata, la ilaha illallah. Lepas tu dia siap tunjuk lah songkok dia tu. Songkok tu celah tu ada nombor ekor tu tuan. Datang dengan kuliah dia tu tuan. Lepas tu ada seorang tu Bilal tu. Dia kata, saya pun beli kat kadang-kadang. Bilal tu tuan, saya pun beli kat. Yang penting dia bukan surah Adiniyah lah tu tuan. Dia surah tempat lain tu tuan. Tu dia cerita, dia kata ada jadi satu tempat dia kata, dekat masjid ni. Saya tak boleh sebut masjid mana. Kalau saya sebut situ tahu masjid mana. Dia kata Bilal ni lepas azan. Semayang lah kan, semayang. Dia simpan nombor ekor dalam poket. Banyak keping pula tu nombor ekor. Orang tak beli satu nombor ekor, dia orang beli banyak keping kan. Nak bagi nombor tu kena. Simpan dalam poket. Sujud, jatuh kipas angin besar tu, tiup terbang nombor ekor tu, habis tu masjid tu tuan. Kantoi saja Bilal tu pun dah ambil nombor ekor juga. Ni kita nak cerita jahilnya orang pada hari ni tuan. Orang punya tak faham agama. Sebab tu kita nak bagi kita dan generasi kita ni bagi faham agama. Kerana bila kita faham agama, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kenal Allah Taala, kita malu nak buat dosa pun malu, nak cakap benda bukan-bukan pun malu. Kita akan lebih banyak merintih pada Allah Taala, doa pada Allah Taala, merayu pada Allah Taala. Kerana kita sedar kita ni tak ada apa, Allah Taala tu Maha Besar, dan kita mengharapkan segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekadar itu saja, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan kitab ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.